kaedah 48. Kalau ingat ni kaedah di dalam kepala ni, sebenarnya bila baca Quran kita tahu lah ni kaedah apa, masuk di bawah kaedah mana. Hak tu mustahak tu kaedah, baca dia dulu. Hak ni penat sikit ni, penat sikit. Al-hukmul mu'allaqu ala wasfin yaqwa biquwwatihi wa yanqusu binaqsihi. Hukum yang dikaitkan dengan sesuatu sifat, kuat dan lemahnya, bergantung kepada sifat yang dikaitkan dengannya. Maksudnya bergantung kepada kuat dan lemahnya sifat yang dikaitkan dengannya. Memanglah kalau jenis orang panggil kaedah ni, dia ta'rif kah, dia jenis padat lagu tu, susah sikit kita nak faham. Kena renung molek nak guna mana hal ni kaedah ni. Keterangan apabila terdapat pujian atau celaan oleh Allah terhadap sesuatu perbuatan atau sifat manusia, atau terdapat janji baik atau janji buruk kerana sesuatu perbuatan atau sesuatu sifat dan pekerti, ia diperolehi mukallaf sesuai dengan perbuatannya dan mengikut sejauh mana adanya sifat itu padanya. Jika ia sempurna, maka sempurnalah ganjaran atau balasan yang diterimanya. Jika kurang, maka kuranglah. Dan jika tiada langsung, maka tiada langsunglah. Hukum yang dikaitkan dengan sesuatu sifat, kuat dan lemahnya, bergantung kepada kuat dan lemahnya sifat yang dikaitkan dengannya. Huraian dia khas ni. Huraian tu pepahal kalau tidak tahu harap-harap faham lah. Aplikasi kaedah ini dapat dilihat pada beberapa. Satu, huraian. Di dalam ayat ini Allah mengaitkan keadaan mendapat keamanan. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang yang mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk, dan mendapat petunjuk dengan keadaan beriman dan tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan di situ ialah syirik. Semakin kuat iman seseorang dan semakin ia tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yakni syirik, maka semakin sempurna dan eloklah keamanan yang diperolehinya, dan semakin banyaklah pula petunjuk yang didapatinya. Jadi Tuhan kaitkan dapat keamanan, dapat petunjuk tu dengan iman, dan tidak kita campur adukkan iman kita tu dengan syirik. Mana semakin kuat iman kita, semakinlah kita dapat keamanan tu, semakin banyaklah kita dapat petunjuk. Itu maksudnya dikaitkan dengan iman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizul. Kalau orang itu beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka akan dapat keamanan. Jadi keamanan yang didapat ni sebanyak mana? Mengikut setara mana kuat iman dia. Iman dia kau kuat, kau aman lah, kau tenanglah jiwa dia, dan semakin banyaklah petunjuk dia dapat. Tuhan akan buka pintu-pintu yang orang lain tak dapat, tak terbuka kepada orang lain, dapat petunjuk. Kalau kurang hak tu, kurang lah. Kalau tak ada langsung, tak ada lah. Sebaliknya, jika iman seseorang lemah dan imannya bercampur aduk dengan kezaliman syirik, maka semakin sedikit dan kuranglah pula ia mendapat keamanan dan petunjuk. Lepas tu kita kata ada kalau kita beriman di syirik pula. Ada. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia ni beriman dengan Allah tapi dalam keadaan syirik. Tapi syirik memang tidak direstui juga, tetapi ada, dimaafkan lagi hak lagu tu. Syirik khafi, kau syirik gapo kau. Kita percaya Tuhan yang bagi rezeki, tapi kita duk bimbang lagi dengan rezeki Tuhan. Duk bimbang lagi, duk kata macam-macam lah kepada orang yang
tidak serupa dengan kita, nak makan pasir kalau kita kata, macam-macam kita kata. Padahal kita beriman, kita tidak yakin tu. Yang bewok tu pun Tuhan boleh beri rezeki. Ulak orang duduk dalam batu tu pun Tuhan boleh beri rezeki. Pak kita kalau berjuang Islam, menegakkan agama Allah, Tuhan tak jaga kau. Mari ragu situ. Orang-orang zaman dulu kadang-kadang tak sihatan ngaji agama anak dia ni pasal tak ada masa depan, dia kata. Padahal tidak beriman kan. Ada buah tu syirik tu. Campur aduk dengan syirik tu. Dengan sebab itu, kalau keamanan dia dapat juga. Tapi tidak sepenuhnya. Sejauh mana iman dia, sebanyak itulah dia dapat waktu Tuhan janjikan. Dapat ke tidak? Sebanyak itulah dia dapat waktu Tuhan janji. Sebab itulah kita tidak berjaya. Sebab apa? Kita tidak yakin. Cuma kalau kita yakin, Tuhan berilah. Tuhan beri kelebihan pada kita. Barulah anak kita tu, kalau kita kata jadi model, ni kita dah atas. Kalau agama dah, ngaji agama dah, tapi apa tak jadi? Ada tak kena tu? Ada tak kena? Kena jaga molek benda-benda gitu. Sebab orang Islam ni dia berurusan dengan Tuhan, Tuhan tahu nak gapo. Setengah-setengah tu ngaji lah pada je orang kata, kalau ngaji kot ni pun tak boleh kerja juga lah ni, baik atas ngaji agama, dia kata. Jadi kalau tu bukan kerana nak atas ngaji agama ni untuk membelok agama, tak secara lah ke mana-mana. Kerana tu, kerana tak ada kerja lah ni, kerajaan tak boleh beri kerja, kita tak boleh makan gaji, takut kerana tu. Ataupun ni tak boleh pergi dah, periksa goni tak pah, periksa goni tak pah, hatta mengaji agama kerana tak boleh pergi. Sedangkan kita berkorban, korban tu tak boleh. Kalau hak soyak telinga pun tak boleh, hak buta pun tak boleh, dia kena hak sempurna. Kita nak letak yang atas nama agama, kerana agama ni biar hak sempurna, tiba-tiba kita beri hak paling tak cerdik sekali, pergi ngaji agama. Pergi ngaji pula apa, buat tak boleh kerja lah ni. Tak sih lah tu. Itu campur aduk lah tu orang panggil. Tidak yakin sungguh dengan Tuhan. Intan surullah yang surkum. Tuhan dah berjanji dah, kalau kita belok agama dia, dia akan belok kita, akan jaga kita. Tak yakin. Padahal kita semayang, kita tidak beriman. Tapi kita dapat pun hasil dia ikut orang kita buat, setakat mana kita buat tu. Sebab kita campur adukkan dengan syirik. Tuhan tak kedai benar syirik-syirik ni. Ikutlah bentuk macam mana, walaupun dia maaf lah waktu kelemahan kita, tak apalah, kita masih Islam lagi, kita tidak sebuah berhala. Tapi hak tu ada lagi, masih ada lagi, maka kita tak dapatlah lebih. Setakat tu je lah boleh, kita boleh. Itu maksudnya nak dapat keamanan, al-amnu dan apa ni, hidayah Tuhan, wahum muhtadun. Dua perkara ni dia bergantung kepada perbuatan kita, sifat kita tu sempurna ke tidak. Seterusnya, nombor 2, ini cuba kita tengok ayat ni di dalam Al-Ahzab 35. Semakin kuat dan sempurna sifat-sifat yang disebut Allah di dalam ayat ini ada pada seseorang, semakin banyaklah pula ada keampunan Allah untuknya, dan semakin besarlah pula pahala yang disediakan oleh Allah untuknya. Jadi bergantung kepada sifat kita, setengah mana kuat Islam kita tu, setengah mana. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal iman kita tu setengah mana. Tuhan disebut qanitina wal qanitat, perempuan, laki-laki dan perempuan yang sabar. Sejauh mana sabar? Laki-laki dan perempuan yang khusyuk, sabar, yang benar. Semua ni sifat-sifat dia semua ni, tak kira laki-laki atau perempuan sejauh mana. Sebab dia ni beza-beza, dia orang tak sama ni sini. Dari segi puasa, wasaimina wasaimat, puasa. Tapi puasa kalau tak ikut sunnah tak jadi. Puasa ikut sunnah dah, tak ikhlas mana, tak boleh juga. Puasa bila-bila nak kurus, bila-bila nak diet, tak boleh.
lillahi ta'ala, kerana Allah. Tuhan kita belaka tu sejauh mana? Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, wis sedekah belaka kan ni, wis sedekah. Sejauh mana? Dia bergantung kepada sifat kita. Semakin elok kita buat, semakin itulah kita dapat Allah Tuhan sediakan maghfirah dan ajran azimah. Dia mengikut apa kita buat. Tidak boleh jadi kita gitu-gitu ya, tapi boleh banyak. Orang lain buat agama boleh sikit. Tidak gitu. Tuhan tidak buat gitu. Maknanya dia mengikut kekuatan. Sifat tu ada pada seseorang. Berzikir, ingat kepada Allah banyak. Perempuan pun sama juga lagu tu. Berzikir ni macam-macam pula zikir. Kalau tidak ikhlas, tak boleh juga. Berzikir tak kena cara, tak boleh juga. Kalau kena cara dah, tapi tak ada lah, tak kena mana-mana. Dia bergantung kepada sejauh mana. Kena ke tidak kena. Hak Tuhan janjikan itu akan berlaku sesuai dengan hak kita buat. Sejauh mana kita. Semua hak sebut ni adalah berlaku lah ni. Hak sebut ni. Itulah maksud kaedah ni. Besar kaedah ni. Saya mari 2-3 contoh je. Sebenarnya banyak jumpa semua ni. Orang yang ngaji tafsir dia kena ada kaedah di dalam kepala dia. Nombor 3, diberi rahmat ni kan dikaitkan dengan taat kepada Allah dan Rasul. Itu mudah, hak ringkas tu mudah. Diberi rahmat tu dikaitkan dengan taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul ni tidak sama manusia ni. Dia ada banyak peringkat-peringkat dia tu. Jadi kita akan dapat rahmat tu sesuai dengan tahap ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Itu maksudnya. Semakin kuat anda taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin banyaklah pula anda mendapat rahmat dari Allah. Apabila ketaatan anda kepada Allah dan Rasulnya berkurang, maka berkurang dan semakin sedikitlah pula rahmat Allah untuk anda sesuai dengan tahap kekurangannya. Sesuai dengan kita buat. Jadi Tuhan kan maha adil, tepat. Dia bagi apa-apa tu tepat, kena. Begitulah bendanya. Kalau nak dapat rahmat banyak, betul-betul biar betul-betul taat kepada Allah dan Rasul tu biar kena. Nak tahu kena ke tak kena, tengok Nabi buat lagu mana lah. Tengok Nabi buat lagu mana. Sebab tu penting mengikut sunnah tu. Penting mengikut sunnah. Nombor 4, jadi hak ni Ali Imran ayat 92, pencapaian hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna dikaitkan oleh Allah di dalam firman-Nya ini dengan perbuatan menderma sebahagian dari apa yang kita sayangi. Semakin banyak seseorang membelanjakan apa-apa yang disayanginya, semakin banyaklah pula hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna diperolehinya. Ganjaran dan balasan kebaikan akan diperolehi sesuai dengan apa yang disayangi, dibelanja atau didermakan. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana sejauh mana kita belanja hak kita sayang. Kalau banyak kita belanja hak kita sayang, hak ni kita sayang, hak ni lebih sayang, hak lebih sayang, kita dapat lebih lagi daripada hak tu. Kesan dia, akibat dia, balasan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita buat tu, dia sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya. Gitulah. Inilah maksud kaedah ni. Kaedah 48 ni, iaitu kaedah al-hukmul mu'allaq ala wasfin yaqwa biquwwatihi wa yanqusu binaqsihi. Hukum yang dikaitkan dengan sesuatu sifat. Mana hukum tu misalnya dikatakan kamu akan mendapat rahmat. Rahmat tu lah dapat rahmat tu. Hukum orang panggil. Hukum tu dikaitkan dengan sesuatu sifat. Taat kepada Allah dan Rasul. Sifat taat tu sejauh mana, sekuat mana, seelok mana. Jadi yang kita dapat rahmat tu sehebat tu, sebanyak tu lah juga, sesuai dengannya lah. Kalau kurang. Itu maksudnya. Hukum tu dia sebut hukum, maksudnya benda, sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu itulah.
Misalnya keampunan Allah SWT, pahala yang besar dapat tu dikaitkan dengan Islam, iman, bersedekah, puasa, zikir, khusyuk dan sebagainya tadi. Sejauh mana kuat dia? Kalau kuat dapat banyak, kalau kurang dapat kurang. Gitulah. Ada kalau kita tak buat langsung, orang tak boleh langsung. Gitu ya. Tak pasal langsung, orang tak boleh langsung. Nak boleh lagu mana? Dia tak buat langsung. Kalau buat pun dia mengikut ada tahap-tahap dia. Tuhan tak bagi sama. Tak bagi sama. Kalau buat, kalau tak buat tak boleh langsung. Itulah maksudnya.